Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di Nabi Al-Karimi wa ahli kiramil Fatihah. Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, kedua ibu bapa kita, juga diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambungan daripada buku Ciri-ciri Wanita yang Membawa ke Syurga. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan tempat memuji dan bergantung harap kepada bergantung harap segala makhluk. Tuhan penerima taubat dan keampunan akan segala orang yang bertaubat dan insaf akan dosa-dosa mereka. Tuhan yang menghendaki dan menentukan hidayah dan taufik serta menyesatkan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Oleh itu, wahai Allah, kekalkanlah hidayah dan taufik yang telah Engkau berikan kepada kami, dan redalah kami sebagai hamba-Mu, sebagai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Tidak lupa juga untuk mengucapkan selawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW, kekasih-Mu yang kerananya bumi ini mendapat limpah rahmat dan berkat daripada-Mu, juga kepada para pewaris penyambung perjuangannya, iaitu para ulama, amilin dan ulama sufi yang hak. Sesungguhnya rentak dunia ini sebahagian besarnya dipengaruhi oleh para wanita yang asalnya Allah jadikan sebagai teman seiring kepada Nabi Adam AS dan sebagai perantaraan tempat memproses benih keturunan manusia dari generasi ke generasi hingga ke generasi hari ini. Kita sambung pada muka surat 69, 68 insyaAllah. Di bawah tajuk besar peranan dan tanggungjawab masyarakat terhadap kaum wanita. Mata adalah salah satu panca indera yang menjadi punca, saya bacakan daripada buku ini. Mata adalah satu panca indera yang menjadi punca mendorong seseorang itu kepada perbuatan zina hakiki. Melalui pandangan mata, syaitan telah menyelitkan racun yang amat bisa pengaruhnya kepada hati seseorang sehingga hati telah diracuni. Yang mendorong pula anggota lain selangkah demi selangkah menuju zina hakiki oleh kemaluan. Mata juga termasuk anggota atau panca indera yang tergolong dalam larangan Allah di dalam Al-Quran bahawa jangan kamu menghampiri zina, surah Al-Isra ayat 32, bermaksud dilarang menghampiri jalan-jalan atau wasilah yang mendorong seseorang itu kepada zina hakiki. Walaupun seseorang itu sampai melakukan zina yang hakiki, tetapi panahan beracun syaitan melalui mata itu apabila ia telah sampai ke dalam hati, maka kesannya boleh merosakkan amal seseorang dan menghilangkan rasa nikmat iman dan ibadah. Dalam hal ini Nabi SAW telah mengingatkan dengan sabdanya yang bermaksud, apabila seorang lelaki itu telah memandang kepada mana-mana bahagian daripada tubuh badan wanita yang menarik dan menawan hatinya, maka ia dianggap seperti panahan beracun daripada panahan iblis yang sangat segera memberi kesan dan membinasakan seseorang itu. Oleh itu, siapa yang meninggalkannya, maka Allah akan memberikan rasa kenikmatan dan kesedapan dalam ibadahnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Contohnya, kalau kita melihat atau merenung wajah atau berpandangan mata dengan seseorang sehingga menimbulkan rasa berahi dalam hati kita, maka menyebabkan kita sentiasa terkenang dan terbayang-bayang akan orang yang hatinya kita tertawan itu. Orang yang hati kita tertawan itu. Bahkan sahaja di waktu biasa, bukan sahaja di waktu biasa, bahkan yang paling dahsyat dan membahaya, ia terbawa-bawa dalam sembahyang. Kalau seorang lelaki yang hatinya telah tertawan dengan seorang wanita yang telah dilihatnya, maka dalam sembahyang ia terbayang wajah wanita itu. Demikian kalau ia seorang wanita, ia akan terkenang dan terbayang akan wajah lelaki yang telah dilihatnya itu. Syaitan tentu mengambil peluang untuk merosakkan lagi ibadah kita yang telah sedia rosak itu. Selain daripada itu,
bahaya akibat daripada pandangan memandang akan mengganggu fikiran seseorang. Sepatutnya fikiran seseorang itu digunakan untuk memikirkan perkara-perkara yang berfaedah, lalu ia terpaksa menggunakan masa itu cuma mengenang dan menghayalkan orang yang memberahikan sahaja sehingga hilang kreativiti, lemah daya ingatan yakni pelupa, tumpul akal dan berpandangan singkat atau tidak ada wawasan hidup. Kalau seseorang itu berjiwa lemah, akibat daripada tekanan rindu dan asyik masyuk, menjadikan seluruh badannya lesu dan tidak bermaya serta menjadikan seorang itu pemenung dan pengelamun. Ini membawa kepada tabiat membuang masa. Membuang dan membazir masa adalah dilarang, yakni haram dalam Islam. Kalau masa itu penting dan wajib untuk kegunaan kepada perkara yang wajib seperti untuk kerja-kerja membantu masyarakat atau sebagainya, atau ketika sembahyang yang memerlukan khusyuk, sedangkan kita celahinya dengan mengingat seseorang yang dilarang oleh Islam, maka ia bukan sahaja merosakkan amalan sembahyang kita, bahkan sembahyang kita tidak memberi kesan apa-apa terhadap peribadi kita. Itulah yang dikatakan panahan beracun yang meracuni kita. Apabila kita telah terkena racun, maka binasalah hidup kita di dunia dan di akhirat. Itulah kesan dan akibat daripada pandangan kita. Oleh sebab itu, Allah dan Rasulnya amat mengambil berat tentang masalah mata dan kesan daripada pandangannya. Sebab itu diadakan peraturan dan batas-batas kegunaan mata. Apabila pandangan mata dikawal, maka ia bukan sahaja boleh membantu kita merasa nikmat dalam beribadah. Bahkan dalam surah An-Nur ayat 30-31 seperti yang tersebut di atas, bahawa seorang yang dapat mengawal pandangannya daripada perkara yang haram seperti melihat golongan yang ajnabi, bukan mahram, Allah telah menjamin seseorang itu dapat mensucikan hatinya. Suci hati ini adalah suci daripada kotoran maksiat dan juga suci daripada niat jahat terhadap orang yang kita lihat dan terselamat daripada timbul perasaan berahi serta cinta yang tidak menentu sehingga mengganggu hati kita setiap ketika. Sekiranya seorang lelaki telah tertawan dengan seorang wanita yang belum berkahwin, maka boleh ia meminangnya. Tetapi bagaimana kalau wanita itu yang isteri atau tunangan orang? Kalau ia isteri orang, kalau mata telah bertentangan mata dan masing-masing pula tersemat rasa cinta dan rindu dalam hati, maka ia boleh menjejaskan hubungan dengan suaminya. Demikian pula dengan si lelaki yang telah mempunyai isteri, ia juga menjejaskan hubungan dengan isterinya. Atas dasar itu, maka amatlah patut Allah melarang dan membataskan pandangan mata, kerana pandangan mata adalah mukadimah kepada maksiat yang besar, iaitu zina hakiki, dan juga menjadi punca hilangnya kemurnian dalam rumah tangga seseorang. Oleh sebab itu, memurnikan rumah tangga, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum lelaki dan wanita sekiranya mereka ingin mengekalkan kasih sayang terhadap pasangan mereka, hendaklah mereka tidak memandang kepada wajah seseorang yang ajnabi atau yang dihalalkan berkahwin, kecuali hanya kepada pasangannya, yakni suami atau isteri sahaja. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menghukum haram terhadap seseorang sama ada lelaki atau wanita apabila berkhayal atau mengenang atau merindui seseorang yang ajnabi, bukan mahram. Haram itu adalah didasarkan kepada punca rosaknya amalan, hilang khusyuk dalam ibadah dan boleh merosakkan fikiran dan jiwa seseorang. Oleh itu, di antara tanda-tanda akhlak yang baik ialah menjaga dan mengawal pandangan. Salah satu sifat wanita yang solehah ialah tidak melihat kepada sebarangan lelaki kecuali kepada suaminya sahaja atau lelaki yang mahram dengannya. Dengan itu, dirinya dan juga orang lain terselamat daripada tipuan dan godaan syaitan. Kita beralih kepada bab mengawal lidah, insya-Allah dalam video yang seterusnya, insya-Allah.
video yang seterusnya daripada video tadi, mengawal lidah. Lidah yang walaupun kecil dan lembut kedudukannya tersembunyi di dalam mulut, tetapi jika ia tidak dijaga, ia bukan sahaja membahaya pada diri sendiri, bahkan boleh menjerumuskan orang lain dalam kebinasaan. Oleh sebab itu, hukama ada berkata, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Lidah boleh membawa kebinasaan kepada masyarakat jika ia tidak dikawal daripada mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, dengan tegas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada bersangka buruk, kerana sesetengah daripada bersangka-sangkaan itu termasuk salah satu daripada dosa-dosa, dan janganlah kamu menyelidiki kesalahan yakni aib orang lain, dan janganlah kamu suka mengumpat terhadap sebahagian saudara kamu yang lain. Apakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah mati? Tentu sekali kamu tidak sukainya dan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Jika kamu insaf dan bertaubat akan perbuatan suka bersangka jahat, menyelidiki kesalahan orang dan mengumpat, dan Allah Maha Penyayang, yakni surah Al-Hujurat ayat 12. Firman Allah lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa' inittaqaitunna fala tahda'na bil qawli fayatama'alladhi fi qalbih maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Maksudnya, janganlah kamu berbicara tentang nada suara yang menggairahkan sehingga menimbulkan keinginan yakni berahi orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Oleh itu, ucaplah perkataan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 32. Dua ayat di atas menjelaskan bahawa Islam memandang lidah dan suara merupakan dua perkara yang boleh mendatangkan fitnah dan kerosakan kepada masyarakat. Lidah walaupun tidak bertulang, tetapi ia lebih berbahaya daripada senjata moden yang canggih. Senjata biasa apabila terkena ia cuma mencederakan dan membunuh fizik, tetapi lidah boleh melukakan hati serta boleh membunuh jiwa. Demikian dengan suara, lebih-lebih lagi suara wanita, ia boleh mempengaruhi jiwa dan perasaan seseorang. Seterusnya, oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dalam satu bab khas mengingatkan tentang bahaya lidah. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, sesungguhnya lidah terlalu amat berbahaya. Tidak seorang pun boleh selamat kecuali ia bercakap dengan perkataan yang baik atau diam. Sementara itu, dalam bab mendengar dan merasa, Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama bermazhab Syafi'i, memetik kenyataan Al-Qadhi Abu Tayyib sebagai berkata, mendengar suara wanita yang bukan mahram tidak boleh di dalam mazhab Syafi'i, sama ada di tempat terbuka ataupun di belakang tabir, baik wanita merdeka atau hamba sahaya. Bahaya lidah dan mengumpat. Di antara 20 jenis bahaya lidah yang disenaraikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, yang paling panjang dibahaskannya ialah bahaya yang berpunca daripada mengumpat, iaitu menceritakan tentang keburukan dan aib orang lain di belakang kaum wanita. Umumnya, umat amat mudah melakukan umpatan. Sewaktu mereka berkumpul sesama mereka, mudah sekali menceritakan pelbagai ragam kawan mereka di belakang. Maksud mengumpat. Maksud yang dikatakan mengumpat ialah apabila kita menyebut-nyebut aib atau sesuatu kekurangan seorang Muslim yang lain yang memang kekurangan itu ada padanya
dan kalau ia mendengar, ia tidak suka. Tetapi sekiranya kita menyebut sesuatu kekurangan atau kita mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada atau tidak dilakukan oleh seorang Muslim yang lain, maka ia dianggap fitnah. Fitnah lebih berat kesalahannya dan dosanya daripada mengumpat. Maksud dan takrif mengumpat telah dijelaskan oleh Nabi SAW sendiri. Sabda beliau maksudnya, tahukah kamu apa yang dikatakan mengumpat? Jawab sahabat, Allah dan Rasul sahajalah yang mengetahui. Sabda Nabi SAW, mengumpat ialah apabila kamu membicarakan sesuatu tentang sahabat kamu yang kalau ia dengar, ia tidak suka. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau perkara itu memang ada padanya? Jawab Nabi SAW, sekiranya perkara itu benar, itulah dinamakan mengumpat. Sekiranya tidak ada, ia dihukum sebagai fitnah terhadapnya. Yakni hadis riwayat Imam Muslim. Tercela dan dosa mengumpat. Bagi menjelaskan bahawa mengumpat satu perbuatan berbahaya dan mengancam perpaduan kesejahteraan, di bawah ini diperturunkan ayat Al-Quran dan Al-Hadis serta asar para sahabat dan para hukama berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang ini yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, jauhilah daripada bersangka buruk kerana setengah daripada bersangka kesalahan itu termasuk salah satu daripada dosa, dan janganlah kamu menyelidiki kesalahan yakni aib orang lain, dan janganlah kamu suka mengumpat terhadap sebahagian saudara kamu yang lain. Apakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah mati? Tentu sekali kamu tidak sukainya dan merasa jijik. Bahawa bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha penyayang. Ini surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat lain terhadap orang yang mengumpat, Allah mengancam akan memasukkannya ke dalam neraka wail. Firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Bermaksud akan dimasukkan ke dalam neraka wail akan orang-orang yang suka mengumpat dan mencerca orang lain. Surah Al-Humazah. Sementara Nabi SAW bersabda maksudnya, sesungguhnya orang yang mengumpat dan mengadu domba itu telah memusnahkan imannya seperti petani menebang pohon tanamannya. Yakni hadis riwayat Al-Fahani. Nabi SAW sabda lagi, maksudnya sejahat-jahat manusia ialah penghasut, pengadu domba di antara orang yang mempunyai hubungan persahabatan yang baik dan pengumpat orang yang mencari mendedahkan keburukan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah amat membenci kepada orang-orang yang jahat lidahnya, suka mengumpat, mencaci dan memfitnah dan menyakiti hati orang lain. Bagi kaum wanita, perbuatan mengumpat merupakan satu yang lumrah. Bahkan di dalam satu keterangan disebut bahawa perbuatan mengumpat bagi kaum wanita ibarat hiburan, bererti mereka merasa seronok melakukannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, para wanita hendaklah merasakan perbuatan itu satu kejelekan dan balasan terhadap dosanya terlalu berat di akhirat. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, siapa yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan yang maksiat, apa yang di antara janggut dan misai yakni lidah, dan apa yang di antara pahanya yakni kemaluan, maka ia Hadis riwayat At-Tirmizi. InsyaAllah kita sambung lagi dalam video yang akan datang. Saya ingin menceritakan satu kisah insyaAllah daripada kisah-kisah benar Penglipu Lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bacakan satu kisah daripada buku ini. Kisah-kisah benar Penglipu Lara, karangan Fatimah Haji Omar, yang bertajuk Orang Tamak Selalu Rugi. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi Isa AS. Dia ingin sekali bersahabat dengan beliau. Kerana itu dia berkata, aku ingin sekali bersahabat denganmu dan selalu bersamamu kemana saja engkau pergi. Jawab Isa AS, baiklah kalau demikian. Pada suatu hari berjalanlah kedua-duanya di tepi sungai dan makanlah mereka di 3 potong roti. Nabi Isa AS sepotong dan sepotong untuk sahabatnya, tinggallah sepotong lagi. Kemudian ketika Nabi Isa AS pergi minum air ke sungai dan kembali, roti yang sepotong itu tidak ada. Lalu beliau bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang mengambil roti yang sepotong itu? Jawab sahabat itu, aku tidak tahu. Mereka meneruskan perjalanan. Tiba-tiba mereka terlihat rusa dengan 2 ekor anaknya. Mereka menangkap salah seekor dari anak rusa itu lalu disembelih dan dibakar. Kemudian dimakan berdua. Lalu Nabi Isa AS menyuruh anak rusa yang telah dimakan itu supaya hidup kembali. Maka hiduplah ia dengan izin Allah. Kemudian Nabi Isa AS bertanya kepada sahabatnya, demi Allah yang memperlihatkan kepadamu bukti kekuasaannya itu, siapakah yang mengambil sepotong roti itu? Jawab sahabatnya, aku tidak tahu. Kemudian keduanya meneruskan perjalanan hingga sampailah ke tepi sungai. Lalu Nabi Isa AS memegang tangan sahabatnya itu dan mengajaknya berjalan sehingga sampai ke seberang. Lalu bertanya sahabat itu sekali lagi, demi Allah yang memperlihatkan kepadamu bukti ini, siapakah yang mengambil sepotong roti itu? Sahabat itu menjawab, aku tidak tahu. Kemudian berjalanlah keduanya ketika berada di hutan dan ketika mereka sedang duduk-duduk, Nabi Isa AS mengambil tanah dan kerikil anak batu lalu diperintahkan, jadilah emas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan tiba-tiba tanah dan kerikil itu berubah menjadi emas, lalu dibahagi kepada 3 bahagian. Kemudian beliau berkata, untukmu sepertiga dan untukku sepertiga dan kamu sepertiga, sedang sepertiga ini untuk orang yang mengambil roti. Serentak sahabat itu menjawab, akulah yang mengambil roti itu. Selepas itu mereka berdua berpisah. Kemudian orang itu didatangi oleh 2 orang lain yang berniat cuba merompak harta itu dan membunuhnya. Dia berkata, lebih baik kita bahagi 3 sahaja harta-harta itu. Maka mereka bertiga bersetuju. Seketika kemudian mereka berasa lapar dan mencadangkan seorang untuk pergi ke pasar membeli makanan. Timbul perasaan tamak orang yang pergi berbelanja itu, dan dia berkata dalam hatinya, untuk apa aku membahagikan harta itu? Lebih baik makanan yang aku beli ini aku isi racun saja, biar keduanya mati. Dan aku ambil semua harta itu lalu diletakkan racun pada makanan itu. Sementara 2 orang yang tinggal itu berkata, untuk apa kita bahagikan 3 harta ini? Lebih baik jika kita kembali, kita bunuh saja. Lebih baik jika dia kembali, kita bunuh saja. Dan harta itu kita bahagi berdua. Maka kembali sahaja orang yang berbelanja itu segera dibunuh oleh kedua mereka. Dan kemudian harta itu dibahagi menjadi 2, kemudian keduanya makan makanan yang telah diisi racun itu. Maka matilah kedua-duanya. Akhirnya matilah ketiga-tiga orang yang tamak itu, yang tinggal hanya harta itu di hutan, dan mereka mati di sisi harta itu. Beberapa lama kemudian Nabi Isa AS melalui hutan itu dan melihat hal itu. Maka ia pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, inilah contohnya 2 dunia, maka berhati-hatilah kamu kepadanya.